Hakikat ni maksudnya manusia ni dia terus suatu perkara tu, the real benda tu apa? Suatu benda yang kita nampak. Tuan-tuan nampak satu benda, ada orang tengok kiri kanan, tapi apabila kita mengetahui ini apa sebenarnya, cendol ke, ada orang tengok warna hijau, ada orang tengok bentuk dia. Tapi apabila orang memahami hakikat itu, maksudnya dia memahami yang ni daripada tepung, ada campuran sekian-sekian, itu dia faham hakikat lah, hakikat pada benda itu. Dan tepung untuk jadi dia begini-begini. Apabila kita mengetahui hal itu, tak adalah benda bagi pelik bagi kita. Macam kita mengetahui hal keadaan manusia. Tuan-tuan tahu satu orang, mungkin kita kagum dengan satu orang, hebatnya, kita tengok dia mungkin dalam majlis saja, tuan-tuan tengok saja dalam majlis macam tu, tapi tak tahu hakikat. Bila tuan-tuan ikuti kehidupan manusia biasa saja. Untuk memahami hal ini, supaya manusia ini tak tersilap di dalam menganggap apa yang kita tahu adalah mutlak, kita tetap reserve. Yang saya tahu begini. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok satu orang ahli maksiat, kita kata dia telah buat perbuatan yang maksiat. Hakikatnya di sisi Allah, hakikat tak tahu. Kemungkinan dia ni telah terlibat dengan maksiat ni, ada peristiwa-peristiwa lain yang berlaku dalam hidupnya. Allah mengetahui keadaan hamba dia ni. Pada satu masa kita tengok Allah selamatkan dia, masukkan dia dalam syurga. Kita tengok satu orang bukan ahli ibadat apa semua, kita Masya Allah ahli ibadat. Itu yang kita tahu. Hakikat Allah tahu. Mungkin dia riak, mungkin ada benda lain lagi, Allah sahaja yang tahu. Supaya kita tidak menghukum keseluruhan benda, melainkan kita ambil zahir yang kita tahu. Ada pelacur boleh masuk syurga, kena bagi minum anjing, bukan soalah anjing dan air, tapi apa yang terkandung di dalam dada dia. Ini perkara yang agama nak ajar pada kita, supaya kita tidak bulat menghukum sesuatu hal. Tetapi kita mesti hukum. Kalau orang tanya apa hukum benda ni, ini orang tanya pada Ibn Taymiyah rahimahullah. Ada orang agama yang kaki buat bid'ah, buat bid'ah. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, tak mustahil satu orang tu dia buat bid'ah dalam beberapa benda di atas sangkaan dia sunnah, tapi dalam masa yang sama dia wali Allah, kerana dia buat amalan soleh yang lain. Allah sayang pada dia, dia ahli solat, tapi ada satu bab dia salah faham, dia pergi buat benda tu salah daripada sunnah. Tapi yang bab yang lain Allah sayang kat dia, dia buat betul dengan sunnah. Dia ahli solat, ahli apa semua, ada 2-3 bab yang dia salah. Kita jangan hukum 2-3 bab itu kepada keseluruhan hidup dia. Kita kata bab itu dia salah. Kita tak kata dia ahli neraka, tak. Melainkan setengah orang kata benda ni bid'ah, oh jadi kami masuk neraka. Dia pergi masukkan neraka diri dia sendiri. Kita bid'ahkan hal itu saja. Macam satu orang buat dosa, kita tengok satu orang perempuan tak pakai tudung, kita kata apa? Tak pakai tudung, salah. Betul tak? Adakah dia ahli neraka? Kita tak tahu. Kemungkinan Allah ampun dia kerana perkara-perkara kebaikan dia yang lain. Dia sakit, dia demam, dia bersedekah, dia apa, itu urusan dengan Allah. Tapi bab itu dia salah. Bab itu dia salah. Bab lain, tapi tengok dia ada duk tolong orang, bagi sedekah, bantu orang susah, itu benar. Hakikat di sisi Allah, Allah yang mengetahui. Mungkin satu hari Allah hilangkan yang salah, Allah ganti yang baik, Allah timbang dia. Dan itulah apa yang cuba disampaikan dalam kisah Musa dan Khidir. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.